Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani memberikan peruntukan pembangunan kawasan kepada ahli-ahli Parlimen Pembangkang tanpa syarat tertentu. Bersih menyifatkan penahanan peruntukan CDF kepada ahli Parlimen PN sebagai tidak adil apabila ia hanya diperuntukkan kepada ahli Parlimen yang menyokong kerajaan. Katanya Bersih tidak setuju peruntukan CDF untuk ahli-ahli Parlimen Pembangkang diikatkan dengan syarat-syarat tertentu kerana peruntukan ini patut diberi sebagai hak ahli Parlimen tanpa mengira parti. Mereka juga dipilih oleh rakyat dan Kerajaan Madani harus menghormati pilihan pengundi kawasan Pembangkang dan tidak menggunakan peruntukan sebagai cip tawar-menawar untuk tarik sokongan ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Terdahulu beberapa ahli Parlimen Bersatu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri dengan menyatakan salah satu sebab mereka berbuat demikian adalah bagi mendapatkan peruntukan untuk kawasan masing-masing. Terbaru, ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman berkata dia hadir ke Pejabat Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan Wilayah Persekutuan untuk menguruskan peruntukan tersebut, iaitu kira-kira seminggu selepas menyatakan sokongan kepada Anwar. Sementara itu, Bersih berpendapat ahli Parlimen PN yang menyatakan pendirian menyokong Kerajaan Persekutuan menunjukkan realiti malam politik di Malaysia hari ini. Katanya mereka yang sehaluan dengan kerajaan mendapat wang awam dan sebaliknya mereka yang tidak menyokong kerajaan akan dihukum dengan ditahan peruntukan tersebut. Amalan tidak adil ini yang bermula di zaman BN dan disambung di zaman PN telah dibantah dan dijanji penghapusannya oleh PH dalam manifesto PRU15. Justru Bersih menggesa Kerajaan Madani dan PN menjalankan perjanjian persefahaman untuk melakukan reformasi institusi demi kestabilan politik sebagaimana yang dilakukan oleh kerajaan sebelum ini. Bersih berkata MOU seumpama itu membolehkan kerajaan dan pembangkang bekerjasama serta bersaing secara profesional dalam mengatasi cabaran ekonomi dan mempertingkatkan kesejahteraan rakyat. Katanya MOU ini boleh merangkumi pelbagai item reformasi selain pengkanunan CDF setara untuk semua ahli Parlimen dan ADUN, juga pendanaan awam untuk semua parti mengikut peratusan undi, pengiktirafan Kabinet Bayangan, pendalaman, reformasi Parlimen, Akta Parlimen berpenggal tetap serta pemisah Badan Pendakwa Raya daripada Jabatan Peguam Negara. Sekiranya usaha itu gagal, katanya terdapat keperluan untuk mendapat bantuan daripada Yang di-Pertua Dewan Negara Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang telah banyak mengutarakan kebanyakan reformasi institusi dalam MOU antara 2021 hingga 2022. Ini katanya termasuk penglibatan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Juari Abdul sebagai orang tengah untuk membawa pendamaian demi kepentingan rakyat Malaysia. Perikatan Nasional dilihat perlu menggantikan Ketua Pembangkang yang kini disandang oleh Hamzah Zainuddin. Naib Ketua Pemuda Amanah Ahmad Altan berkata, ini kerana ahli Parlimen larut itu hanya sibuk berpolitik tanpa mengambil kira kepentingan ahli-ahli Parlimen PN keseluruhannya. Malah menurutnya tindakan 4 ahli Parlimen PN menyatakan sokongan mereka terhadap kerajaan perpaduan adalah akibat kelemahan pimpinan PN sendiri yang masih angkuh untuk berbincang secara matang dengan kerajaan hari ini. Katanya ia juga menunjukkan bahawa mereka sudah hilang kepercayaan terhadap Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Memandangkan keempat-empat ahli Parlimen tersebut, Gua Musang, Jelly, Kuala Kangsar dan Labuan datang daripada parti berkenaan, saya tidak terkejut jika lebih ramai ahli Parlimen Bersatu mula menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari-hari mendatang. Tidak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia, kerajaan pemerintah dengan terbuka membuka pintu kerjasama dalam hal peruntukan khas kepada ahli Parlimen Pembangkang. Hatta semasa Muhyiddin berkuasa dahulu, mereka langsung tidak mahu bekerjasama. Dia berkata demikian sebagai mengulas trend peralihan sokongan ahli-ahli Parlimen PN terbabit kepada pentadbiran Anwar. Mengulas lanjut, Ahmad berkata, Hamzah perlu diganti dan pihaknya menyarankan agar jawatan Ketua Pembangkang diberikan kepada ahli Parlimen Ketere, Heng Mohamad Noor. Katanya mungkin juga sudah tiba masanya ahli-ahli Parlimen PN menggantikan Ketua Pembangkang yang hanya sibuk berpolitik 24 jam tanpa mengambil kira kepentingan ahli-ahli Parlimen PN keseluruhannya. Tidak salah untuk saya mencadangkan ahli Parlimen Ketere, Heng Mohamad Noor yang sangat tegas dan jelas dalam isu ini. Untuk rekod, Heng sebelum ini antara individu yang menarik perhatian umum dalam memperjuangkan peruntukan khas kepada ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Dia juga bekas pegawai tinggi tentera mendedahkan terpaksa menggunakan duit sendiri untuk memberi sedekah ketika menziarahi kematian dalam kawasannya. Hale juga berkata pejabat pusat khidmatnya juga tidak dapat beroperasi kerana tidak mempunyai peruntukan untuk berbuat demikian. Oleh itu, dia berharap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat berlaku adil kepada semua ahli Parlimen Pembangkang dengan memberi peruntukan sewajarnya. Sementara itu, Ahmad menyeru ahli-ahli Parlimen PN untuk bangkit lebih tegas dan menekan pimpinan utama mereka, khususnya Hamzah, supaya segera dilaksanakan perbincangan bersama pihak kerajaan. Hakikatnya, katanya jika perbincangan telah berlaku awal tahun ini, pasti isu perpecahan PN tidak akan berlaku kerana pimpinan Anwar bersedia untuk bekerjasama dengan terbuka. Katanya ini adalah dana peruntukan khas dan bukannya hak ahli Parlimen serta tidak termaktub dalam mana-mana peraturan kewangan negara.
Sudah-sudahlah berpolitik, jangan disalahkan Perdana Menteri kerana sedia menerima kerjasama segelintir ahli parlimen tertentu tetapi cermin diri dahulu. Mengapa anda terlalu angkuh dan sombong untuk berbincang? Khawatir maruah hilang atau sengaja mahu timbulkan persepsi bahawa kerajaan ini zalim?